السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sempena malam ni kita menyambut tahun baru Hijrah. Saya memilih tajuk pada malam ni iaitu hijrah meluaskan rezeki. Bagaimana hijrah dia boleh menjadi pembuka rezeki, boleh meluaskan rezeki berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab kita ni sangat memerlukan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kepada rezeki harta, kita perlu kepada rezeki kesihatan, kita perlu kepada rezeki kebahagiaan, kegembiraan. Kita perlukan rezeki dalam bentuk kemuliaan, pangkat di mata manusia, dan banyaklah rezeki-rezeki yang kita perlukan, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tapi kita tak mau keliru dalam memilih cara untuk mendapatkan rezeki. Sebab cara nak dapatkan rezeki, nak memperbanyakkan rezeki, nak luaskan rezeki itu ada pelbagai. Kan ada cara yang syar'i, ada cara yang selari dengan sunnah, kan ada cara yang boleh mendapat kemurkaan Allah, ada cara kaedah yang diharamkan oleh agama, sehingga ada cara yang boleh mendatangkan hukum, boleh menyebabkan berlakunya hukum syirik dan seumpamanya. Maka pada malam ni bersempena dengan Hijratul Rasul, peristiwa Hijratul Rasul, kita akan lihat apa makna hijrah sebenarnya dalam agama kita, dan bagaimana dalil-dalil syarak menunjukkan kepada kita orang yang terlibat dalam hijrah pada jalan Allah Ta'ala itu, dia akan memiliki kunci-kunci rezeki. Dia akan diberikan kunci-kunci rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan malam ni tuan-tuan dengan kita lihat apa dia makna hijrah. Kita sebut hijrah tu apa makna dia. Ulama-ulama, contohnya Al-Imam Raghib Al-Asfahani, dia kata bahawa hijrah ni ataupun al-muhajarah, dia kata apa? Dia kata ia dengan maksud keluar dari negeri kafir kepada negeri iman. Contohnya negeri yang mana penuh dengan tekanan demi tekanan.
di kalangan musuh sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga kemudiannya mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, maka bila kita kata hijrah, selain daripada hijrah dalam arti kata yang disebut oleh Imam Raghib Al-Asfahani tadi, ulama-ulama lain misalnya mereka mengatakan bahawa bila kita sebut hijrah pada jalan Allah Ta'ala itu, maksud dia orang yang hijrah dari negeri dia untuk mendapat redha Allah, dengan cara dia menegakkan agama Allah. Dia menegakkan agama Allah, dia buat satu benda yang Allah Ta'ala suka kepada dia, dan dia tolong orang-orang yang beriman dalam berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana yang Allah Ta'ala bagi tahu, yang Allah Ta'ala bagi jaminan siapa yang hijrah dia akan dapat rezeki daripada Allah? Kita nak tahu di mana Allah Ta'ala sebut perkataan itu. Antaranya ialah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Surah An-Nisa, surah perempuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, surah orang-orang perempuan ni, pada ayat yang ke-100. Apa dia? Firman Allah Ta'ala, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'ah." Allah Ta'ala kata, sesiapa yang hijrah pada jalan Allah, nescaya dia mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang cakap ni? Allah. Allah yang bagi tahu kepada kita, siapa yang hijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan jumpa, dia akan dapati muka bumi Allah Ta'ala ini, tempat yang dia hijrah tu rupa-rupanya luas dan ada rezeki yang banyak. Ini adalah janji daripada Allah Ta'ala. Maka daripada ayat yang kita baca tadi, dia ada dua perkataan yang ulama tafsir ataupun para mufassirun mereka highlightkan untuk kita perhatikan. Apa dia perkataan-perkataan penting yang ada dalam firman Allah Ta'ala tadi? Nombor satu, perkataan muraghama. Nombor satu, perkataan muraghama. Allah Ta'ala kata tadi kan, yajid fil ardi muraghama. Satu. Apa dia muraghama? Yang kedua, perkataan sa'atan. Apa dia perkataan sa'atan? Ini cuba kita tengok apa yang huraikan oleh ulama tafsir untuk kita. Perkataan pertama, muraghama, tokoh di kalangan ulama tafsir contohnya Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir dia kata apa? Apa makna muraghama? Dia kata muraghama ni maksud dia, barang siapa yang hijrah pada jalan Allah Ta'ala, dia pergi negeri lain. Dia pergi negeri lain. Apa kata Imam Ar-Razi? Dia kata siapa yang buat benda lagu ni, dia tinggal negeri dia, tempat dia, dan dia pergi tempat lain. Pasal apa? Sebab dia nak cari keredaan Allah. Dia buat tu supaya Allah Ta'ala sayang kat dia, supaya Allah Ta'ala kasih kat dia. Dia nak cari keredaan Allah. Apa kata Imam Ar-Razi? Maka orang ni bila dia sampai tempat lain tu, tempat baru tu, negeri yang baru tu, dia kata nescaya dia akan dapati di negeri dia yang baru itu, tempat yang dia pergi tu, dia kata dia akan dapati banyaknya kebaikan dan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang akan menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan kepada musuh dia yang duduk di negeri asal dia. Kita tak payah pergi jauh lagi tuan-tuan, kita cerita hak dekat-dekat dulu.
Kita cerita benda hak yang very common, benda yang lazim, yang banyak berlaku. Kita jangan pergi lagi cerita pasal orang Islam berdepan dengan orang kafir apa. Kita cerita dekat-dekat dulu. Contoh, benda yang banyak berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan, apa dia? Antaranya bergaduh adik-beradik. Hal ni benda yang very common. Kita nak kata berlawan dengan orang musuh Islam ni, dia jauh sikit kan. Ni kita cerita hak dekat dulu. Yang dekat dengan kita ni tuan-tuan, benda hak common, yang biasa, yang lazim berlaku kepada kita ni, bergaduh adik-beradik, sesama keluarga. Abang, kakak, adik, kakak, abang, macam-macam lah kan. Dengan pak saudara, mak saudara, apa semua, sepupu, benda biasa berlaku. Akhirnya kita kata kita tak boleh duduk sini sebab selalu bergaduh kan. Maka dalam hati kita kata kita nak cari tempat lain, kita nak pindah rumah supaya kita jarang jumpa dia, supaya kita bila kita tak duduk dekat dengan dia, kita dah tak bergaduh dah. Dia bergaduh ni sebab duduk dekat, selalu jumpa. Bila kita duduk jauh, dia payahlah nak bergaduh. Kecuali bergaduh ke WhatsApp lah. Cerita bergaduh ke WhatsApp tu cerita lain. Tapi bergaduh secara fizikal ni boleh kata tak ada lah, pasal kita pindah tempat baru. Hati kita ikhlas kerana Allah kan. Hati kita bukan pasal apa, sebab kita tak mau bergaduh, kita tak mau tambah dosa, sebab dosa kita pun banyak. Maka kita fikir cara supaya kita boleh dapat redha Allah. Kita pun buat keputusan untuk dapat redha Allah, untuk cari jalan penyelesaian supaya bab bergaduh ni kalau tak boleh selesai pun kita boleh kurangkan bahang dia. Bergaduh ni tuan-tuan, banyaknya tak boleh selesai, banyaknya masing-masing ada ego, tapi sekurang-kurangnya kita boleh menyejukkan dia punya bahang perbalahan tu. Maka kita pun buat keputusan pindah rumah kan, daripada negeri ataupun kampung tempat kita duduk tu yang selalu bergaduh dengan adik-beradik kita semua ni, kita pindah tempat lain bagi jauh. Bergaduh di Penang, kita tak apalah, kita hijrah ke Kuala Lumpur sebagai contoh. Maka orang yang macam tu, dia hijrah kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah. Betul tak? Bukan sebab apa, sebab dia nak cari pahala, dia nak redakan perbalahan. Niat dia kerana Allah. Maka orang yang macam ni, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi, maka orang yang macam ni sebab dia nak cari pahala tu, dia nak cari redha Allah. Maka bila dia pergi tempat baru dia, Allah Ta'ala akan bagi banyak kebaikan kepada dia. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia banyak rezeki, yang mana bila dia senang, bila dia jadi mulia, bila dia nikmat tu banyak, maka hak dia duduk bergaduh di tempat asal dia tadi, tengok dia orang akan rasa terhina, dia orang akan rasa kecewa. Lagu tu, selama ni dia duduk hina kita, selama ni dia duduk kutuk kita macam-macam. Bila kita pindah tempat baru, kita berjaya bina hidup kita, maka baru dia tahu bagaimana kita ni diberi pertolongan oleh Allah dengan cara bertambah rezeki kita, bertambah kebaikan. Berapa banyak orang-orang Islam kita, orang Malaysia kita tuan-tuan, yang migrate, pindah ke luar negara, tak kiralah negara mana pun, mereka berjaya. Padahal logiknya pergi negara orang, takkanlah dapat rezeki negara orang. Tak. Bila kita pergi negara orang tu tuan-tuan, ada rezeki daripada Allah. Macam mana Allah nak bagi, itu urusan Allah. Tapi Allah, dia dah bagi tahu, dia akan bagi. Itu kalau kita bercakap dari segi benda hak biasa berlaku pada kita. Kita belum cerita macam mana pertembungan antara orang Islam dengan musuh-musuh Islam. Bila kita menghadapi masalah dengan musuh-musuh agama, sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka kita boleh tengok macam mana bila pergi ke Madinah, bagaimana Nabi membina Madinah dan bagaimana Islam menjadi kuat selepas peristiwa Hijratul Rasul. Jadi kita jangan takut tuan-tuan sekalian untuk ambil keputusan demi nak jaga agama kita
kita cari tempat baru. Kita cari tempat baru kalau kita tak boleh selesaikan di tempat yang kita duduk. Ini antara bendanya, tuan-tuan sekalian. Saya pernah sebut sebelum ni dalam kuliah saya di Masjid Al-Huda. Pasal ada satu orang, tuan-tuan sekalian, yang saya kenal, dia punya miskin tuan-tuan sekalian, sampai tahap basuh baju pun sabun tu dia kena guna sabun yang sama. Kita dah habis rendam baju, dah basuh baju, sabun hak kita dah guna tu, yang kotor tu kita buang. Tapi ada orang ni tuan-tuan sekalian, dia punya tahap miskin tu, susah hidup ni, melarat hidup tuan-tuan, sampai tahap masa tu washing machine yang semi auto dia ada dua lubang tu, dua bekas. Maka bila dia dah basuh guna satu bekas tu, kan ada air sabun, air kotor tu, nak basuh kali kedua, air sabun tu dia tak buang, dia simpan untuk guna kain baju hak kotor hak lain yang belum basuh, untuk basuh guna air sabun yang sama. Itu yang saya cerita dekat anak-anak saya. Saya kata, siapa di sini di kalangan kita yang pernah susah sampai tahap tu? Saya bagi tahu dekat anak-anak saya, kita susah-susah kita pun dengan ada banyak masalah, banyak isu dan sebagainya, tapi Allah belum pernah menguji kita dengan kesusahan yang macam tu. Tak pernah lagi. Tapi hampir macam tu pernah lah kena kat saya. Kan? Saya ni tuan-tuan, dalam hidup saya tak pernah susah, tak pernah jadi miskin. Kecuali masa di England tu, tahun pertama sampai di England tu, merasalah jadi orang miskin. Sampai beli sabun pun kena beli sabun Tesco, brand Tesco, harga £1. Harga sabun yang paling murah £1. £1 tu bau wangi pun tak ada. Dia punya murah tu, sampai bau pun tak ada. Merasalah setahun yang pertama tu. Sebab tu masa tu belum dapat pekerjaan part time apa semua. Jadi nak cerita je, tapi tak pernah sampai tahap guna sabun 2 kali, tak pernah. Tapi ada orang Allah Ta'ala uji dia sampai guna sabun 2 kali. Tapi tuan-tuan, bila dia migrate, dia hijrah dari negeri yang dia susah tu, dia pergi negeri lain. Sekarang ni kami tengok macam mana kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Allah Ta'ala bagi kepada anak-anak dia kaya, rezeki yang banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa soal hijrah ini memang dia adalah salah satu pintu ataupun kunci untuk meluaskan rezeki. Kita jangan mudah frustrated dengan hidup kita. Jangan mudah rasa kecewa, putus asa. Kena usaha migrate, cari tempat baru. Bumi Allah Ta'ala ni luas tuan-tuan sekalian. Bumi ni luas untuk kita cari rezeki. Cuma terpulang kepada kita sanggup ataupun tidak. Baik, Imam Ar-Razi kata apa? Dia kata, pasal apa bila orang yang benci dekat kita, orang yang busuk hati dengan kita, orang yang hina kita selama ni, bila dia dengar kita berjaya di tempat baru, dia rasa terhina. Sebab apa dia rasa kecewa? Sebab apa? Imam Ar-Razi kata, sebabnya bila kita menjauhkan diri daripada dia, kita pergi ke tempat baru, sehingga kita berjaya di tempat baru itu, dan kejayaan kita di tempat baru sampai ke kampung halaman kita yang lama tu, maka orang yang tak suka kepada kita tu, dia akan malu dengan perbuatan diri dia sendiri kepada kita selama ni. Dia akan malu cara dia layan kita dan sebagainya, sehingga dia akan rasa hina. Diri dia rasa hina sebab dia layan kita dengan layanan yang buruk. Itu kata Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Baik.
Perkataan yang kedua dalam ayat yang kita baca tadi, sa'atan, sa'ah. Apa maksud sa'ah ataupun sa'atan? Ulama kata kalau dalam bahasa Melayunya maknanya luas, keluasan. Luas apa? Luas rezeki. Luas rezeki. Dan ini pendapat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa dia tafsir ayat ini. Ini juga pendapat Ar-Rabi', pendapat Ad-Dhahhak, pendapat tokoh tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, dan pendapat jumhur ulama. Manakala Qatadah dia kata sa'atan, sa'ah, maksud dia ialah keluasan daripada kesesatan kepada petunjuk Allah, dan daripada kemiskinan kepada banyaknya kekayaan. Qatadah kata, bila sebut sa'atan, maknanya daripada kita ni sesat, daripada kita ni tidak mendapat petunjuk, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Sebab tu kita jangan ragu-ragu untuk kita pindah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita tengok tempat tu ada problem, pindah. Saya sendiri pun kan, bila saya buat keputusan macam mana ni dengan keadaan anak kita di England dan sebagainya, mula-mula tu rasa seronok duduk di England, rasa tak mau balik Malaysia dah, nak kerja kat England. Tapi bila ada beberapa kejadian yang mana ialah anak kita belajar sama-sama dengan kawan-kawan dia di sekolah yang bukan macam sekolah kita, silibus pun sangat asing dengan silibus agama Islam kita dan sebagainya. Dalam satu usrah saya dengan anak-anak, saya tanya anak saya, who is Jesus? Kan, siapa dia Jesus? Dia kata Jesus tu, dia kata son of God. Macam anak orang putih jawab. Masa tu anak saya kecil lagi. Ini antara benda-benda yang menyebabkan saya reconsider, kan, saya pertimbangkan semula sama ada sesuai atau tidak sesuai untuk kita terus hidup di sesebuah tempat. Kita tengok perkembangan anak kita. Adakah perkembangan anak kita akan membawa kepada keredaan Allah, akan menjadikan keluarga kita dikasihi oleh Allah, atau akan menjauhkan anak kita daripada Allah? Ini benda yang kita kena consider, tuan-tuan. Siapa-siapa yang rumah dia dekat dengan karaoke, anak senang nak pergi kedai-kedai runcit, anak senang beli rokok. Ayah tak isap rokok, mak tak isap rokok, anak pula isap rokok, kan? Anak pula isap vape. Ni dekat sekolah sekarang ni, budak-budak perempuan isap vape, tuan-tuan. Budak-budak perempuan. Bila cikgu tangkap, dia kata vape budak lelaki, dia pakat dengan budak lelaki. Budak lelaki kata, ni hak saya. Padahal budak perempuan tu isap. Bila dia nak balik rumah, dia pas dekat budak lelaki, suruh budak lelaki simpan. Anak perempuan sekarang ni isap vape, tuan-tuan. Dulu kita kata pramugari, buruknya kita tengok pramugari turun daripada aircraft sampai di airport, dia pergi satu sudut, dia isap rokok. Saya pernah tengok. Mula-mula tengok lawanya pramugari, berkenan juga tengok. Kan? Tapi bila kita tengok dia isap rokok, teruk sangat orang perempuan isap rokok. Kita kata hari ni, tuan-tuan, hak dulu kita tengok pramugari itu buruk, dia isap rokok, hari ni anak-anak kita di sekolah isap vape. Jadi kalau kita tengok tempat kita duduk tadi akan menyebabkan anak kita terpengaruh dengan sesuatu benda yang tidak baik untuk syahsiah dia dan sebagainya. Inilah cerita kita. Kena consider rumah kita tu sesuai ke tak sesuai, berada di lokasi yang macam mana, surrounding dia macam mana, keliling dia tu macam mana. Kita kena consider untuk kita dapat redha Allah. Jadi kalau kita pindah, hati kita kata aku pindah ni sebab nak selamatkan anak aku, maka itu bermakna kita lillahi ta'ala, kita nak cari redha Allah. Maka Allah Ta'ala dah janji dalam ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 100, Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang Qatadah kata maksud dia keluasan itu ialah kesesatan kepada petunjuk. Kita kena usaha. Ada orang, tuan-tuan, pindah berapa kali? 2 kali pindah,
3 kali pindah. Pasal apa? Dia tengok tempat tu tak ada rezeki dia. Dia tengok tempat tu buruk untuk keluarga dia, tidak baik untuk agama. Ini antara benda yang kita kena consider kan. Qatadah juga kata maksud dia ialah kemiskinan kepada banyaknya kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qurtubi dia kata, kalau ikut pendapat Imam Malik, maksud keluasan di sini ialah, dia kata, keluasan negeri. Dia kata maksud sa'atan itu, sa'ah itu ialah keluasan negeri. Imam Qurtubi kata. Dan Imam Qurtubi kata pendapat Imam Malik tu lebih tepat. Lebih tepat dia kata. Dari segi bahasa Arab itu lebih tepat. Sebab apa? Sebab Imam Qurtubi kata bila kata luas negeri, dia juga dengan maksud banyaknya bangunan. Bila banyaknya bangunan menunjukkan luasnya rezeki. Contoh, hari ni tuan-tuan rasa kalau orang nak cari kerja, dia cari kat mana? Orang Kelantan macam saya pun lari ke Kelantan. Kan? Orang cari kat mana? Kalau di Malaysia ni, Kuala Lumpur lah, betul tak? Kelantan pun pergi Kuala Lumpur, Hak Terengganu pun pergi Kuala Lumpur, Penang, Kedah, Perlis pun pergi Kuala Lumpur, kan? Negeri lain Pahang, tak ceritalah negeri mana pun pergi Kuala Lumpur. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan tengok dalam Malaysia ni, kawasan mana, area mana yang paling banyak bangunan? Duk rapat-rapat tinggi-tinggi kat mana? Kuala Lumpur, betul tak? Nombor 2 barulah Penang, JB, kan? Tapi hak nombor 1-nya Kuala Lumpur. Tuan-tuan sampai di Kuala Lumpur tengok, wah, dengan bangunannya rapat-rapat, dengan tinggi, dengan cantik dan sebagainya. Maka mengikut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dia kata inilah maksud dia keluasan rezeki. Jadi menjadi tempat tumpuan manusia. Sebab big companies, GLC-nya apa semua kat situ bertumpu. Jadi tumpuan. Maka siapa nak cari pekerjaan yang baik-baik, yang pay dia bagus dan sebagainya, maka dia orang akan migrate ke Kuala Lumpur. Jadi tumpuan. Itu benda biasa. Kan? Logik akal pun mengatakan sedemikian. Maka sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapat janji daripada Allah dalam bentuk keluasan rezeki. Jadi ini cara kita nak cari rezeki. Siapa yang rezeki dia sempit, yang dia rasa dia susah, benda yang dia kena consider ialah pergi tempat lain, pergi tempat baru. Saya ada satu orang, dia telefon saya, dia cerita dia susah. Dia cerita dia susah. Saya tanya dia, tak buat ke apa-apa bisnes kecil-kecilan, meniaga apa, jual apa? Dia kata tempat dia duduk tu, tuan-tuan, dia cerita tempat dia duduk tu, kalau nak jual, dia duduk cerita kat saya, dia pandai buat satu benda. Saya kata apa yang kamu pandai buat? Dia kata yang dia pandai buatnya roti john. Roti john. Saya kata kalau kamu pandai buat roti john, juallah roti john depan rumah ke, tolak kereta sorong ke apa ke. Dia kata dia dah buat, dia dah try, tapi sale tu tidak begitu bagus. Dan dia cerita bahawa pengalaman dia, ada tempat yang dia pernah meniaga, tempat tu kalau jual roti john memang laku. Tu maknanya apa? Maknanya faktor tempat. Betul tak? Faktor tempat. Macam kita di Penang lah, kedai nasi kandak yang terkenal, tak kiralah nama apa, kalau dia pergi buka tempat lain, walaupun tempat asal dia tu ramai orang, tapi dia pergi tempat lain, dia pergi buka, cuba tuan-tuan tengok, laku tak? Ada setengah-setengah kedai tu, walaupun brand dia, nama dia gah di Penang, orang Kuala Lumpur pun datang cari di Penang, tapi bila dia buka lokasi yang salah, tak ada orang pun. Buka sekejap kena tutup. Maknanya apa? Maknanya lokasi adalah salah satu faktor. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, ini antara benda yang kita boleh belajar tentang hijrah ni,
kita hijrah, kita cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, tujuan kita betul, nak cari redha Allah. Cara dia macam mana? Cara dia ialah pergi cari tempat-tempat yang sesuai. Ini apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kita jangan buat cara yang salah. Bila kita susah, tapi kita pilih cara yang salah, bukan sahaja kemungkinan kita tak dapat rezeki, malah kita mungkin melakukan perkara yang sia-sia dan bertentangan dengan agama. Hak ni lagi kita tak mampu. Contoh, saya duk tengok beberapa hari kebelakangan ni, ada setengah-setengah ustaz, dia duk mengajar kepada orang ramai supaya berdoa kepada orang yang dah mati. Hak ni saya pelik, tuan-tuan. Negara kita dah sekian lama keluarkan fatwa. Contoh ajaran sesat apa dia? Iaitu meminta, berdoa kepada orang mati, minta orang mati tolong kita. Hak ni ciri ajaran sesat. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Macam mana orang mati nak tolong kita, sedangkan jenazah dia kita yang kena mandikan, betul tak? Jenazah dia kita yang kena mandikan. Macam mana dia nak tolong kita? Cuba bagi tahu. Nak hantar mayat dia, tubuh dia yang dah mati tu dalam lubang kubur, kita yang kena gali lubang untuk dia, kita kena angkat dia, bawa pergi kat kubur, kita kena tanam dia. Dia tak boleh buat apa pun kepada tubuh dia. Macam mana orang yang mati ni nak takbir alam? Hak kata wali Allah ni. Hak ni kita tak faham. Wali Allah, dia nak mandikan diri dia pun tak boleh. Tapi ada satu orang, dia cerita, ada wali Allah ni, dia mandikan diri dia sendiri. Ha ni tuan-tuan sekalian. Sampai dia buat, dia bawa cerita karut ni, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tuan-tuan buka. Ini satu benda yang tak boleh kita terima. Nak kononnya mereka lah, bila mereka mati, mereka dimuliakan oleh Allah, mereka mentadbir alam, mereka mentadbir dunia, mereka mentadbir langit. Saya kata, nak tadbir dunia, langit macam mana kalau jenazah dia pun kita yang kena mandikan? Kalau jenazah dia kita yang kena usung, tubuh dia sendiri dia tak mampu nak lakukan apa-apa. Sebab tu fatwa-fatwa negara kita mengatakan bahawa ciri ajaran sesat ialah apabila dia mengajar pengikut dia untuk minta tolong, minta bantuan dengan orang yang sudah mati. Nama pun mati. Kau tak faham mati tu apa dia? Mati ni tuan-tuan, maksud dia tak boleh buat apa-apa, itu mati. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh kan dengan benda-benda yang macam ni. Jadi apa yang betulnya ialah kalau kita susah, rezeki kita sempit, hendaklah kita mencari kekayaan sebagaimana yang diajar oleh para ulama kepada kita. Ada satu cerita tuan-tuan sekalian berkenaan dengan ayat yang kita baca malam ni. Kita tengok asbabun nuzul ayat ni. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan daripada ayat 97, 98, 99 sampai ayat yang ke-100 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita baca daripada ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilah wala yahtaduna sabila. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, malaikat ni tanya kepada mereka,
dalam bagaimanakah keadaan agama kamu? Lalu mereka jawab, kami adalah orang yang mustad'afin, yang tertindas di bumi Mekah. Malaikat ni tanya, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga kamu boleh berhijrah di bumi itu? Kita duk kata kita tertindas. Jadi malaikat tanyalah, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Yang duduk kat situ tak mau keluar tu pasal apa? Nabi dah keluar, sahabat-sahabat dah keluar, migrate ke Madinah. Kenapa tak boleh pergi ke Madinah bersama-sama dengan Nabi? Maka malaikat kata, orang-orang itu tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang hak perangai lagu ni, dia boleh migrate tapi dia tak mau migrate, tak mau hijrah. Maka orang yang macam ni dia redha walaupun agama dia terjejas, walaupun teruk dia tak boleh nak beramal dengan Islam dan sebagainya, dia masih nak duduk di situ. Maka malaikat kata, bukankah bumi Allah Ta'ala ni luas yang kamu boleh hijrah kepadanya? Maka keputusan daripada Allah ialah tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang yang tertindas, orang yang dizalimi, memang sungguh dia dizalimi, dia kena sekat, dia kena paksa, itu cerita lain. Dia bukan tak mau hijrah tapi dia kena halang, itu cerita lain. Maka orang yang macam ni, sama ada dia lelaki atau dia perempuan ataupun anak-anak yang tak mampu kan, dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, dia tak tahu macam mana nak hijrah, dia tak nampak kan, maka orang ini mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan dia. Allah Ta'ala dia tidak zalim kepada hamba dia. Allah Ta'ala ni maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik. Maka sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya mereka mendapati muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai tempat tu dia keluar daripada rumah nak pergi satu tempat, yang mana tempat dia nak pergi tu kerana Allah dan Rasul, tapi on the way, tengah-tengah jalan tu mati accident. Macam yang duk berlaku dekat beberapa orang kan, pergi satu tempat nak balik rumah, tengah jalan accident, ataupun keluar daripada rumah nak pergi satu tempat, tengah jalan accident. Benda yang biasa berlaku. Kita sihat walafiat, tak ada sakit apa, tiba-tiba dalam perjalanan mati. Allah Ta'ala kata apa? Maka orang yang macam ni tetap pahalanya di sisi Allah, dapat pahala walaupun dia tak sampai lagi tempat yang dia nak tuju, tetap dia dapat pahala di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ni Allah Ta'ala nak bagi galakan kepada kita. Soal kita berjaya ataupun tidak berjaya, itu nombor 2. Nombor 1, buat dulu, usaha dulu. Soal hasil dia macam mana, itu urusan Allah. Itu tak boleh tengok kan. Ada je Nabi yang tak ada pengikut, ada je Nabi yang seorang dua pengikut, ada Nabi hak ramai pengikut. Itu semua ketetapan daripada Allah. Tapi Nabi adalah hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih. Dia macam tu. Baik. Sidang hadirin mukminin, Imam Bukhari kata apa? Dia kata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Haywah dan lain-lain, di mana keduanya mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdul Rahman, yang mana dia menceritakan telah dibuat ketetapan untuk mengirim satu pasukan kepada penduduk Madinah. Lalu dia kata, aku mendaftarkan diri dalam pasukan tu, aku berterserempak dengan Ikrimah. Lalu aku ceritakan tentang hal keadaan itu kepadanya. Dia larang aku, dan dia kata bahawa telah menceritakan kepada aku Ibnu Abbas,
yakni Abdullah bin Abbas, bahawa dahulu ada sejumlah kaum muslimin bersama-sama dengan kaum musyrikin yang memperkuatkan pasukan mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada anak panah yang kena kepada salah seorang, kepada beberapa orang di kalangan orang-orang Islam yang bergabung dengan kaum musyrikin itu, lalu dia mati terbunuh ataupun dia dipancung, dipukul dengan pedang pada lehernya hingga dia mati, sehingga turunlah ayat ini. Ini kata Imam Bukhari. Cerita dia tuan-tuan, perang Badar, perang yang pertama. Masa perang yang pertama tu, siapa yang menang? Orang Islam menang. Perang Badar ni orang Islam menang. Perang Uhud orang Islam kalah. Jadi orang Islam menang dalam perang Badar. Jadi musuh dah lari dah. Orang Islam pergi cek di medan tempat pertempuran tu, asing mayat. Mana mayat tentera Islam, mana mayat tentera kafir. Asing. Bila dia orang asing, tengok-tengok di tempat yang duk longgok-longgok ni, orang kafir kita letak sini, tentera-tentera Mekah kita letak sini, hak tentera Madinah, tentera orang Islam, tentera Nabi ni letak sini. Dia tengok hak duk bersama-sama dengan tentera kafir ni, ada orang Islam, kita kenal dia, dia beriman kepada Allah dan Rasul. So macam mana? Macam mana nak buat? Dia saudara kita dan kita tahu dia beriman kepada Allah dan Rasul, tapi tiba-tiba dia ada dalam kalangan tentera musyrik. Maka berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ada di antara sahabat Nabi kata, sebab dia orang Islam, kita tahu dia masuk Islam, dia terima dakwah Nabi, kita kena uruskan dia sebagai saudara kita, sebagai orang Islam, walaupun dia jadi tentera kafir. Satu lagi pendapat di kalangan sahabat kata, tak boleh, walaupun kita tahu dia masuk Islam, dia bersama-sama dengan kita masa di Mekah, terima dakwah Nabi, tapi sebab sekarang dia bersama-sama dengan tentera musyrik lawan kita, maka dia kafir, dia bukan orang Islam. Jadi berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita baca sejarah sahabat-sahabat Nabi ni, perbezaan pendapat di kalangan sahabat Nabi ni benda biasa sebenarnya. Ada sahabat kata kes lagu ni terkeluar daripada Islam. Sahabat lain pula kata, tak, dia belum terkeluar daripada Islam, dengan alasan masing-masing. Benda biasa. Kan? Ada kes yang seperti apa yang berlaku antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar Khattab, sama. Dalam bab orang yang tak membayar zakat. Kan? Abu Bakar firm, very firm, dia akan perangi orang yang enggan bayar zakat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia very firm. Cuba tuan-tuan tengok, Abu Bakar dengan Umar ni beza dari segi syahsiah, peribadi lain. Abu Bakar ni cukup lembut, tuan-tuan. Abu Bakar ni cukup lembut sampai anak dia kata, bila tahu Abu Bakar perlu menggantikan Nabi bila Nabi sakit, Abu Bakar kena ganti Nabi untuk jadi imam, dia kata tak boleh, ayah dia tak sesuai, sebab dia ni hati dia sangat lembut, dia mudah menangis. Dia mudah menangis, satu orang yang sangat lembut. Umar kita tahu dia macam mana. Umar ni dia keras, kan, satu orang yang sangat keras Umar. Tapi dalam isu orang Islam yang tak membayar zakat ni, orang hak keras ni dia jadi lembut. Dia kata, mana boleh kita perangi? Dia orang Islam, dia mengucap la ilaha illallah, kita tak boleh perangi dia. Umar tak setuju. Tapi Abu Bakar hak lembut ni lah, tuan-tuan, hak kata, anak dia sendiri kata dia tak sesuai nak jadi imam ganti Nabi pasal dia seorang yang sangat lembut, mudah menangis. Hak lembut, hak mudah menangis ni, hak mudah menangis ni lah yang very firm, tegas, tak berubah dah pendirian dia untuk mengatakan bahawa orang yang macam ni wajib diperangi. Yang kata terkeluar daripada Islam, membezakan kewajipan semayang, kewajipan zakat dan sebagainya dengan alasan-alasan dia. Ini contoh, kan? Jadi kalau zaman kita berlaku perbezaan pendapat, ni syirik ke tidak, ni terkeluar daripada Islam ataupun tidak, of course lah berlaku. Sebab zaman Nabi, zaman sahabat,
yang mereka ni directly mereka ni secara langsung dapat tarbiyah daripada Nabi pun mereka boleh berbeza pendapat. Apatah lagi kita yang mengaji pun main celup sikit-sikit apa semua ni, lebih-lebih lagi lah kan. Jadi kita perlu terima realiti wujudnya perbezaan pendapat sesama kita. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, kan, sesungguhnya telah diwafatkan golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Bahasa Arab ni tuan-tuan, wafat ni dia guna untuk orang baik pun wafat, untuk orang jahat pun wafat. Cuma kita orang Melayu lah kan, wafat ni kita guna hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita tak guna perkataan wafat tu untuk orang bukan Islam. Kita tak guna perkataan wafat tu untuk orang-orang jahat, untuk jiran sebelah kita. Dia baru wafat semalam, ada? Tak ada kan. Kita tak guna perkataan wafat. Itu cara kita orang Melayu lah. Nabi bersabda kan, itu cara orang Melayu dia memuliakan Nabi kan. Allah berfirman, walaupun firman tu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab yang betul Quran lah. Bahasa Arab yang paling bagus, the best Arabic language, bahasa Arab yang terbaik Quran lah. Tapi Quran dia kata qala, Allah tu qala kan. Bahasa Melayu qala ni telah berkata Allah. Kalau fi'lul madhi, kalau past tense kan, fi'lul madhi qala, kalau fi'lul mudhari' yaqulu. Jadi bahasa Arab dia tak bezakan, berkata Allah, berkata Nabi, berkata manusia, berkata iblis, berkata orang jahat ke orang baik, semua dia guna perkataan qala. Jadi itu beza tuan-tuan sekalian. Jadi daripada peristiwa ni tuan-tuan sekalian, itu menunjukkan kepada kita penting kita hijrah kan. Kecuali kita terhalang, kita tak ada pilihan, atau cerita lain. Jadi dalam kehidupan kita hari ni tuan-tuan, kita fikirlah apa yang boleh kita hijrah kan. Saya nak ambil kesempatan ni nak sebut, kalau kita semua sayang negara kita, kita sayang masyarakat kita sayang apa yang kita ada sekarang ni, benda yang tak elok kita kena tinggal. Kita kena tinggal. Tuan-tuan boleh tengok dalam media duk cerita kalau JPJ dia ada rasuah, masalah cara dia tersendiri kan. Berapa banyak dah operasi pencegahan rasuah, tangkap berkaitan dengan rasuah, yang terima bayaran lori dan sebagainya. Macam mana kita nak selamat kalau kita ada kaki tangan JPJ yang menyeleweng? Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Yang patut masuk Puspakom ke JPJ ke apa, ada penguasaan undang-undang tapi tidak dilaksanakan dengan cara yang betul sebab ada kaki tangan yang rasuah. Apa jadi? Maka bergeraklah lori yang sebesar tu tuan-tuan, dengan mempunyai pelbagai bahaya yang dia bawa bersama-sama dengan dia. Nak cek, dia tukar brek ke, dia bagi rasuah ke apa semua, tak payah tukar brek. Akhir sekali lori yang brek dia problem, hak itulah duk ada atas jalan. Pasal apa? Kerana ada orang yang rasuah, ada orang yang bagi rasuah, ada orang yang terima rasuah. Akhirnya lori itulah yang hentam kereta berapa banyak dan mati berapa ramai. Punca kerana rasuah. Maka kita kena hijrah. Hijrah kena tinggal benda-benda lagu ni. Tak apa, duit kita tak banyak pun, tapi duit kita berkat, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebesar-besar nikmat sebenarnya. Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan tanya siapa yang ada kawan-kawan polis dan sebagainya, dia orang boleh cerita. Nak buat operasi apa semua, penguatkuasa undang-undang, kena make sure anggota jangan bawa handphone apa semua, tutup dan lain-lain. Adalah dia punya SOP dia. Tapi bila sampai tempat tu, tengok-tengok tak ada lah. Dia dah dapat dah maklumat. Ni. Siapa yang bocorkan maklumat? Sehingga menyebabkan operasi penguatkuasaan undang-undang berapa kali buat gagal. Pasal apa? Kerana ada pihak yang bocorkan maklumat. Pasal apa dia bocorkan maklumat? Dia dapat bayaran. Yang kata rasuah tu.
Jadi masyarakat kita rosak, masyarakat kita dalam bahaya kerana ada orang-orang yang macam ni. Tak kiralah jawatan apa, uniform apa, kita kerja apa, tuan-tuan. Yang penting kita kena fikirkan apa yang kita buat ni bagus ke tak bagus. Kalau tak bagus, kita kena hijrah, kan? Tinggalkan semua benda tu, kita buat benda yang Allah Ta'ala redha kepada kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincang pada malam ni sedikit sebanyak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu tuan-tuan, hijrah ni dia memerlukan pengorbanan. Nak tinggal benda hak kita suka bukan senang, kan? Nak tinggal duit-duit yang kita dapat cara haram tu bukan senang. Itu benda yang mudah dapat. Nak tinggal kawan-kawan kita yang kita duk suka berpoya-poya tu bukan senang. Budak-budak perempuan yang hisap vape apa semua tu bukan senang dia nak tinggal. Benda yang dia syok, duk berkawan apa semua. Maka setiap hijrah ni tuan-tuan, dia memerlukan pengorbanan. Bila sebut pengorbanan, senang ke susah? Sudah tentu susah. Bukan satu benda yang mudah sebenarnya hijrah. Tapi itulah yang dituntut kepada kita untuk kita lakukan. Maka sebagai rewards, kan, balasan daripada Allah adalah pahala syurga daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita termasuk di kalangan hamba Allah yang saleh, yang Allah Ta'ala kasih kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.